Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hampa semua, welcome back to Cik Melissa channel. Welcome back. Ya Allah, rindunya kat hampa. Rasa tak lambat lagi kot nak say selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dekat hampa semua. Okay, salah satunya nak juga cerita pasal apa dah lama sangat tak ada. Okay, sebenarnya bukan tak ada, terlampau busy dan macam-macam juga hal yang jadi kat saya. Ujian kita panggil kan, bila ujian hidup ni kita kena reda lah, kena terima. So saya ada, jangan risau, cuma lambat lah saya nak naik. Hampir beberapa bulan juga saya diam kan. Okay, so ni tak apa, saya dah dapat balik semangat saya. Jatuh bangun tu kita anggap saja sebagai ujian untuk kita kuat semangat. Macam mana pun hidup kena terus kan. Okay, hari ni kita nak cerita pasal apa? Okay, kita hari ni saya nak start dengan video refreshing saya nak start dengan reaction dulu. Okay, kita nak cerita pasal terlampau ramai sangat request saya untuk saya terus berkongsi pendapat saya tentang KKN Desa Penari. Apa KKN Desa Penari ni? Dia macam LI lah. Dia macam orang kata apa orang panggil? Aku lupa lah nak sebut. Kita punya eksperimen assignment kita, dia lebih kurang macam praktikal lah. Macam tu dia orang susah nak dapat praktikal. Okay, KKN ni Desa Penari. Okay, Desa Penari ni sebenarnya kalau hampa tak tahu, kalau hampa tengok aku nak review pasal movie sikit, tapi aku nak cerita sikit, salah silah. Desa Penari ni sebenarnya aku dah tahu lama dah. Aku dah tahu dah pasal kewujudan tempat tu dan kewujudan mitos dan juga legenda Desa Penari ni. Dan sebab aku selalu ikut YouTubers Indonesia, aku selalu ambil tahu pasal benda-benda mistik ni kan, sebab memang bidang yang aku minat. So aku memang jenis research, sebab aku suka pergi jalan tempat-tempat yang ancient, orang kata yang tempat-tempat yang ancient ni, yang pelik-pelik, yang purba semua ni kan. Sebab aku suka kira Bali, area-area Bali tu semua antara contoh kota yang penuh dengan ancient things lah, yang memang budaya mereka pun macam-macam apa semua. So kita sekadar untuk ambil tahulah. So kalau hampa tanya pasal Desa Penari ni sebenarnya adalah satu kampung yang memang sebenarnya wujud pun dekat sana. Silap aku dah tengok pun YouTuber sana ramai yang pergi, contoh macam Sarah Wijayanto, tak silap aku ada Risa jurnal Risa punya team, Kiprana sendiri pun ada pergi, Bah Bijam pun ada mention, tak silap saya lah kan, tak silap. Okay, tapi saya sebab selalu follow up mereka semua, so kita berminat kat macam ni, kita tahu sebab memang tempat tu ada, cuma tak ramai yang tahu. Orang kita ni tak ramai lah yang tahu sejarah sana. So kejadian di Desa Penari tersebut, Desa Penari ni memiliki, orang kata, sejarah yang agak macam hebat lah. Macam kita pun ada agak budak-budak yang hilang kat banglo lah apa semua kan, macam tu lah lebih kurang. So aku nak begin dengan cerita pasal Desa Penari dia dengan legenda Badarauhi. Badarauhi macam tu. Okey, apa? Badarauhi sebenarnya, tapi bila kita sebut tu Badarauhi, dia bunyi macam tu, Badarauhi, boleh juga, tapi nama dia sebenarnya Badarauhi. Okey, so apa yang kita sembang ni, cara aku reaction cara aku reaction cara kita sembang kedai kopi. Kita tak sembang lah detail gila-gila apa, sebab ramai pun yang buat, apa boleh tengok YouTuber lain buat kan, so mereka lebih detail. Macam aku suka detail sembang, macam kita sembang heart to heart. Okey, alright. Desa Penari, kalau hampa tanya baby, mitos yang baby dengar bukan mitos lah, dia based on true story. Sebenarnya bukannya 6 orang, sebenarnya 13 orang, tak silap saya 13 atau 14 atau 12, saya tak ingat, tapi belas-belas sebenarnya yang pi tu. Tapi hanyalah 2 orang ini yang mati, yang meninggal lah, sebab adalah kesalahan dia buat di Desa Penari tersebut. Dia melanggar pantang larang orang di alam sana. Okay. First, orang kata kalau hampa tanya apa menarik Desa Penari ni, pasal apa masa dia release hari tu aku terketak-ketak kepala sangat nak pergi tengok. Sebabnya sebab aku tahu benda ni, baby tahu sebenarnya pasal Desa Penari ni dah lama dah baby duk research, kaji. Orang kata macam ni, memang dapat tahu sebab banyak YouTuber sana yang dah sampai pun macam bergerun jugalah tempat dia. Sangat-sangat misteri dan sangat-sangat orang kata mistis. Hampa tahu tak, dia macam kalau hampa pergi tempat dia tu, Desa Penari tu, kalau hampa pergi, dia memang ada aura mistis tersendiri. Sebab itu adalah pengkampungan jin. Jadi ada mitos-mitos yang orang kata banyaklah legenda dia. Tapi kalau hampa nak gambarkan Badarauhi, siapa yang tahu Nyi Blorong,
maka dia kata bentuk dan rupa badan rohi dia sendiri sebenarnya dia macam ni blorong, badan dia ulat, figure dia adalah manusia cantik yang sangat cantik, penari, figure up dia pakai baju penari, dan badan dia ekor dia semua pinggang sampai ke bawah semua ulat lah, sebiji macam ni blorong. Kalau dekat Mat Salleh kita ada Medusa, betul. Okey, alright. Cuma badan rohi ni sebenarnya dia lebih kurang kena curse disebabkan dia sendiri pun melanggar pantang. Tak silap saya, asal usul dia ni badan rohi ni nama dia adalah Ratna Nareh. Tak silap akulah, kalau aku silap sorry. Okay, tapi aku memang baca apa yang orang sana sendiri yang cerita. Ratna Nareh nama betul dia, tapi dia adalah sebab kenapa dia lari, sebab di tempat dia dulu, di tempat kerajaan dia tu, kerajaan dia tu selalu dikhianati oleh lelaki kat sana. Banyak berbuat jahat lah dekat perempuan. Faham sendiri lah kan, takkan aku nak mention pula satu-satu. Okay, so dia berlari, so dia menyorok kat satu tempat ni lah, di perkampungan ni. Jadi dia jumpa perkampungan, dia buat pertapaan, dia duduk situ. Jadi dia bila lama kelamaan kita ringkaskan, dia ada power, dia ada ilmu, dia agak sombong. Tapi area itu dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan, oleh Nyai lah kan, kita panggil Nyai, Ratu Pantai Selatan, bunda ratu kita, kanjeng ratu kita. So tapi dia angkuh. Okey, Nyai, tak silap aku, Nyai ni ada menyatakan yang dilarang di kawasan itu, di jajahan itu ada gamelan atau tarian. Sebagaimanapun memang orang kata pantang larang Ratu Pantai Selatan time tu adalah tak boleh ada muzik, tak boleh ada gamelan, tak boleh ada tarian, tak boleh ada majlis-majlis yang macam tu, yang menari-menari semua tak boleh ada langsung. Tapi dek keangkuhan Ratna Nareh ini ataupun badan rohi ni, dia ada cakap dia menari, dia buat tarian menari sampai dia ada sound orang kampung tersebut. Kalau siapa yang tak menari, tak ikut ni semua, dia akan macam hukum lah, bunuh macam tu lah. So that sebab keangkuhan dia, rasa dia power, sebab dia dah power, dia tak takut lah dengan apa pun. So disebabkan tu dia telah pun dikes ataupun disumpah dan dihukum oleh Pantai Selatan punya ratu ni, Nyai, kanjeng ratu kita, untuk maksud saya kanjeng ratu kita ni, maksud saya dalam masa friendly sikit lah, sebab kita tahu nama dia tu goh macam mana kan, Nyai ni, Dewi Pantai Selatan ni kan. So kanjeng ratu ni telah pun hukum dia ataupun curse dia untuk dia menari non-stop sampai habis. Maksudnya sampai bila-bila lah, non-stop lah, sampai dia mati ke tak tahu, kita tak tahu. Tapi dia jin kan, so susah nak mati, so dia kena hukum dek, kerana itulah dia mencari pengganti. Jadi disebabkan ada budak-budak ni masuk dalam langgar pantang larang, jadi tu yang digantikan jadi penari dia, jadi sejengkal demi sejengkal. Cuma jasad kita di sini, tapi sukma dekat sana, orang panggil raga kita dipegang oleh jin lah. Tapi based on perjanjian yang telah kita buat dengan dia lah. So sila ampun pendengar cakap dia. Okey, takat badan rohi kat situ. Okey, apa yang Baby nak cerita ni adalah KKN Desa Penari. Okey, sepanjang Baby tengok ni, Baby bagi sinopsis lah kat hampa, sebab aku kena spill the bean juga, sebab terlampau ramai dah yang tengok. Yang tak tengok lagi pun hampa boleh pergi tengok, sebab hampa kena tengok juga. Kalau hampa dengar kami cerita sangat pun tak syok juga. Okey, so bagi aku lah, aku boleh bagi 8/10 lah, instead of 9, 10 atau 10, aku bagi 8/10 disebabkan oleh dia literally tak ramai yang tahu sebenarnya. Mereka expect nak tengok KKN Desa Penari ni, mereka expect macam mesti gila-gila macam kita punya Munafik kan. Tak, kalau filem Munafik kita more kepada rasukan, so dia heavy weh. Ini bukan, ini nak cerita, dia lebih kepada nak cerita tentang kewujudan alam lain, dan cerita itu sendiri adalah based on true story. Hampa kena tahu ni, based on true story tentang Desa Penari dan pelajar-pelajar Desa Penari tersebut yang telah mencipta sejarah. Pernah ada historik di mana 2 telah mati tak kembali, sukma masih di sana dengar kata, tapi mati disebabkan pantang larang yang telah dilanggar. So mereka nak cerita tentang wujudnya, lebih kepada unsur mistik dan hormatnya kita terhadap alam Allah ni. Kita kena hormat, respect alam lain. Okay, so dia more kepada nak cerita apa yang jadi dekat Desa Penari sebenarnya. So hampa tak boleh lah nak expect nak ada hantu instead of tambahan-tambahan, sebab cerita tu sendiri nak difilmkan pun mereka perlu buat beberapa ritual tau. Hampa kena tahu Indonesia mereka sangat famous dengan penghormatan terhadap alam lain lah. Sebab mereka jenis berani, bila mereka berlakon, mereka akan banyak shoot dekat tempat-tempat tersebut. Jadi
salah satunya kalau dia nak buat apa, dia kena ritual dulu. Jadi tak boleh ada unsur penambahan, tak boleh ada dongeng, sebab ni based on true story. Hampa kadang-kadang bila orang cerita hantu, hampa kata dongeng sebab tak ada bukti. Bila orang cerita betul, hampa kata tak best. Susah kita nak puaskan hati orang. Tu dia emosi pula. Okey. Alright. Dalam ni ada 6 orang, iaitu Anton, satu lagi saya lupa nama apa tu, Wahyu tak silap saya. Anton, Wahyu, Widya, Ayu, Nur dengan Bima. Okey, depa 6 orang ni pi. So depa ni adalah pi eksperimen kat sana lah, assignment dekat Desa Penari ni. So depa ada kena dengan sama-sama orang kampung tersebut, tapi memang dah misteri dah. Tapi ada satu pakcik ni, dia hampa tengoklah, aku tak boleh nak nampak speed semua lagi, siapa yang tak tengok ni dia spoil lah. Pakcik yang sambut depa kat kampung Desa Penari ni sangat baik sebenarnya, walaupun dia agak misteri, dia macam banyak benda yang dia tahu, tapi dia macam whole. So dia bawa, dia cerita dah satu-satu. Okey, aku ringkaskan cerita. Dia bawa tahu, okey, ni kawasan apa, ni kawasan apa, dan depa ada jumpa satu perkuburan. Perkuburan tu dibalut dengan kain hitam dekat desain dia. Dibungkus dengan beritahu. Hampa tengok memang sekali weh, dia nampak misteri gila. Kita apa. Lepas tu dari awal Widya ni seorang yang sangat peka dekat kawasan tu. Bila dia sampai, dia macam dengar gamelan tapi orang lain tak dengar. Dia dengar muzik tapi orang lain tak dengar. So cuma mula-mula orang tu kata kat dia macam tak yakin dia sah benda tu, mungkin dia salah dengar ke apa ke, sebab tak ada perkampungan terdekat dekat sini. Sebab Widya ni macam tanya, ada majlis keramaian kau sebab ada kampung kat sini, sebab dia punya gamelan macam tu lah. Lepas tu Widya ni dari awal lagi dia macam senang dengar banyak benda lah. Sebenarnya kalau dalam bahasa aku yang memang suka dengan, memang ada pengalaman sikit ni, dia umpama disambut sebenarnya. Widya ni yang paling disambut oleh orang kampung di alam sana sebenarnya. Widya ni sebenarnya bila kita dengar benda yang orang tak dengar, sebenarnya gamelan ni adalah keramaian. Kalau kita dengar tu umpama kita menjemput kampung-kampung ni akan ramaikan ritual yang sejenis. Kalau orang luar mai dia peraikan orang dengan muzik. Apa faham maksud aku? Jadi dia sebenarnya itu tanda-tanda dia di pelawar di alam tu. Tapi dia tak tahu, so dia ignore benda tu. So dia ignore. Bila dia ignore, dia berjalan-jalan buat tak tahu. So Nur ni pula ada keistimewaan dia. Dia diganggu heavy juga, tapi tak lepas. Bila nak ganggu dia tak lepas. Benda tak boleh nak ganggu dia lama. Tapi dia antara yang telah diganggu juga, termasuk Widya lah. Tapi Nur ni disebabkan dia special tu sebab dia ada Mbak Duk. Mbak Duk ni adalah rupa yang hampa tengok trailer yang satu nenek yang muka ranggi tu kan, yang Mbak Duk ni adalah sosok penjaga dia yang dia sendiri tak tahu. So kita macam kita kata lah kan, kita pun tak mengharap benda-benda yang jaga kita serah diri ke Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tapi benda ni sendiri yang willing jaga dia untuk keturunan dia, tapi dia sendiri tak tahu. So benda tu tak salah lah, itu rahsia Allah lah kan. Kita tak boleh nak bersoal. Allah ni dia nak lindung kita, dia nak hantar apa pun, dia macam-macam cara Allah akan hantar untuk lindungi hamba yang Allah sayang. Macam tu. So kita tak boleh bersoal pun, rahsia Allah. Okey, rahsia alam. Macam tu. So Mbak Duk ni, Nur ni tak tahu sendiri, dia pun sendiri pun tak pernah tahu dia ada Mbak Duk ni yang ikut. Hampa bayangkan power tak powernya leluhur dia ni, sampaikan badan rohi yang penguasa di kawasan tu pun takut dengan Mbak Duk ni. Disebabkan kalau kita pandang pada satu benda yang bagus, sudut yang bagus adalah jin yang macam badan rohi tu yang cantik tu pun sebenarnya sangat menghormati warga tua. Bagi dia tu macam Mbak Duk ni power sebenarnya, power pada dia sebenarnya. Jadi tak boleh nak kacau disebabkan Mbak Duk ni duduk belakang Nur ni, memang jaga Nur. Tapi dia dalam masa yang sama dia menghormati Mbak Duk sebab Mbak Duk tu jin yang lebih tua. Itu yang mungkin salah satunya lah. Okey, so yang dalam sinopsis ke-5 kena kacau sikit-sikit ni, yang tak kena kacau teruk adalah Anton. Anton langsung tak kena kacau. Aku pandang kat sini Anton sebab dia punya iman agak kuat, dia punya mulut jaga, dia punya adab sangat clean, dia punya solat semua dia jagalah Anton ni. Okey, so aku rasa sebab tu lah, sebab dia langsung tak diganggu guys. Alright, untuk Bima dan Ayu adalah pencetus, di mana depa lah punca kenapa Desa Penari ni jadi history. Okey, hampa kena tengok lah. Tapi yang aku boleh cakap, Ayu dengan Bima buat deal dengan jin untuk benefit diri sendiri, yang akhirnya makan diri. Disebabkan mereka tak percaya sama unsur-unsur ni. Dan yang seorang, yang Bima ni bukan tak percaya, dia ambil kesempatan untuk diri dia sendiri, tapi dia silap lah. Okay, sebab dia ada buat perkahwinan dengan jin dan deal dengan jin. Sama juga dengan Ayu yang membahang diri.
Lah kali video dengan orang kata end out of story, video yang boleh balik video Wayu tu dengan Anton dengan Nur, 4 orang ni yang balik, 2 orang ni ditinggalkan. Mak sebabnya Ayu akan menari sampai dia mati, sampai raga dia habis, sampai sejengkai demi sejengkai setiap hutan, setiap pelusuk jelajah badan rohi tu dia kena menari sejengkai demi sejengkai tanpa henti untuk hiburkan orang kampung misteri tersebut. Itu memang ngeri guys kalau hampa tengok, sebabnya dia menari sampai dia letih lah. Bima ni memang tak boleh buat apa. So jasad dia pun terkaku di kampung itu, ditinggalkan sampai dia pun mati. Tak silap aku baru dikubumikan di sana juga. So yang dahsyatnya lepas 4 hari depa ni balik, Bima mati. Lepas tu 3 bulan kemudian baru Ayu ni mati. So hampa nampak dah penyiasaan dia. Aku boleh bayang satu je lah, mungkin 3 bulan tu adalah tempoh yang dia pun dah mati kat alam sana. Mungkin dia dah 3 bulan di dunia kita dia menari non stop sejengkai demi sejengkai nak settle 3 bulan lepas tu dia terus mati. Tapi aku dengar cerita yang lagi ngeri, betapa kuatnya deal dia dengan jin tu. Betapa jin tu tuntut dan gunakan dia betul-betul adalah dengar kata di akhir hujung nyawa tu, di sini dah nazak lah orang panggil kan, dekat sana dia dijemput lagi ke majlis badan rohi tu untuk menari. Apa bayangkan nak mati dah ni, tapi dekat sana jiwa duk seksa, raga semua duk kena seksa menari. Apa bayangkan apa. So tu the end up of story. Kalau hampa tanya pendapat aku, bagus ya, mistis dia tu aku boleh terima. Dah banyak rahsia yang hampa akan tahu kenapa ada kubur macam tu, apa sebenarnya. Aku tak ada cerita full dengan spill the bean, tak boleh. Kadang-kadang ada orang yang dia tengok lambat, okey, tapi hampa wajib untuk tengok. Alright, tu sedikit sebanyak pasal KKN Desa Penari guys. Kalau kata kat kita, dunia kita ni, orang kata kalau aku tanya aku, basically cerita dia memang nice lah. Sebab kalau bagi orang yang expectation dia nak tengok cerita hantu yang betul-betul hantu, tak boleh lah tengok KKN Desa Penari. Sebab dia tak ada jump scare, dia tak ada yang heavy-heavy, cuma dia cerita based on true story. Dan kalau hampa mendalami betul-betul, dia ada aura mistis tersendiri. Cerita tu memang agak meremang lah kalau hampa tanya aku kan. So tu sikit sebanyak reaction aku tentang KKN Desa Penari. So hampa boleh follow up dengan next video baby dah start balik. Yang jangan risau, kita ada season baru untuk Mata Melissa. Dan terima kasih yang mana yang banyak sokong baby selama ni, yang still ada di belakang saya. So saya kadang-kadang saya suka shoot terus. Saat lagi saya habis shoot ni, saya shoot serta-serta lain pula. Saya banyak je serta, tapi saya mengumpul semangat. Okay. Dan terima kasih juga kepada siapa yang belum lagi follow Instagram saya, boleh follow Instagram saya. Nanti saya akan tulis dekat link bawah. Hampa boleh juga follow page Facebook saya. Tolong like dan follow page Facebook, sebab saya berkemungkinan akan start live balik dekat page Facebook saya. Dan saya akan live, saya selalu live dekat TikTok. So TikTok memang ramai gila yang lepak dengan saya live kat dalam tu. Dan konten-konten yang menarik juga ada di TikTok. So hampa boleh follow TikTok saya, Baby Lisa _7. So hampa akan jumpa Combi Lisa 7. Hampa tag Combi Lisa, hampa akan jumpa adalah, okey, nama saya kat dalam tu Combi Lisa Studio. Okey, so tapi saya dah nak membina semangat balik, insyaAllah. Sekarang pun saya tengah menjalankan spa home to home. Jadi siapa yang berdekatan dengan saya, Penang ke apa, untuk girls saja, nak scrub badan ke, nak luluh, mandi bunga, mandi limau, apa-apa saja spiritual treatment saya buat, termasuk mandi bunga macam tu lah. So untuk scrub badan, facial muka, cuci rambut, saya pergi rumah. Sebab khas untuk suri-suri rumah yang balik kerja, kadang-kadang tak suri rumah pun, kakak-kakak yang balik kerja tak ada pergi mana, selalu balik pun dah malam, malam baru boleh nak ni, tak ada pergi salon. So saya buat servis cuci rambut, facial muka, scrub badan, lulur, dan juga saya buat juga mandi bunga dan juga limau. Mandi limau semua bagus untuk spiritual punya treatment lah. So kalau hampa nak support, boleh directly DM baby dekat Instagram baby sendiri. Hampa boleh follow up dengan baby. So baby akan bagi nombor telefon, kita akan keep on connect kat sana. So terima kasih yang mana yang join dalam grup Geng Mambang, Telegram Geng Mambang saya. Memang lama gila semua lepak dalam tu, dekat 200 orang. Terima kasih banyak-banyak, masih still support. Semua still tunggu saya. Dan saya nak keluarkan hoodies, latest hoodies atau t-shirt masih dalam edition kedua. Sebab edition first dulu memang top, memang habis. So terima kasih. Saya rasa saya nak buat balik sebab ramai dah request. So kita nak fikirkan design yang latest atau nak stay dengan design yang lama. So thank you so much hampa. Kita jumpa dekat next. Kita jumpa kat next video, next season, next episode. Terima kasih banyak-banyak. So dah rindu ni, kita kenalah. Jumpa balik. Jangan lupa like, subscribe
Okey, komen dekat bawah dan please komen yang positif guys. Dah 2000 berapa dah ni. Still nak ada perangai-perangai negatif. So kalau ada yang duk komen pelik-pelik kat bawah ni, komen-komen negatif dekat video-video aku, nak jumpa aku dekat sana nanti bukan senang. So kalau nak komen be gentle, tak payah duk pakai profile yang tak ada muka tu diri sendiri, pun tak ada keyakinan dengan diri sendiri, nak condemn orang. Bodoh jangan tak break sangat. Okey, bye hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next episode. Bye.